Bumi Sri Lanka tidak pernah mengecewakan. Tumpuan pelancong dari seantero dunia. Kami masih lagi berlegar mencari taman-taman syurga yang semakin mekar di setiap penjuru tanah daerah ini. Semakin diintai, semakin terlihat kebebasan umat Islam di sini, mempraktiskan syariat tuntutan yang Maha Esa. Menjadi golongan minoriti di tanah sendiri tidak membuatkan mereka alpa untuk menunaikan kewajipan, iaitu solat yang menjadi tunjang utama agama Islam. Setiap kali tiba hari Jumaat, masjid di sekitar kawasan ini pasti dipenuhi kaum muslimin, termasuklah kanak-kanak. Islam bukan hanya budaya, bukan hanya pada nama, tapi sebuah amalan yang mekar dipraktiskan. Warga tua sehingga anak kecil dibawa ke masjid untuk menyerap udara perpaduan hikmah berjemaah dalam Islam. Ibarat mencorak kain putih, kepribadian dan kewibawaan mereka perlu dicanting sebaik mungkin bagi menjamin kelangsungan sinar syurga. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua yang bermaksud, bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan permusuhan. Demi itu, badan-badan NGO dan sukarelawan sering tampil membantu golongan yang tidak berkemampuan. Tetapi, sejak negara ini dilanda badai tsunami, tidak banyak bantuan ataupun badan-badan kebajikan yang mampu bertahan sebagai sukarelawan. Malah mereka pula yang menjadi mangsa untuk dibantu. Namun, Islamic Relief Sri Lanka masih mampu berdiri semula dengan teguh setelah menempuh onak duri akibat bencana gergasi tersebut. Seringkali, bantuan dihulurkan dari pelbagai aspek utama, iaitu makanan, kesihatan dan juga pendidikan. Bagi penduduk yang serba kekurangan, bantuan pendidikan membuka lembaran sinar masa hadapan yang lebih indah. Dengan pendidikan, ia mampu mencipta wawasan hidup yang lebih terarah dan gemilang. Sebagai sebuah agama yang damai dan untuk masyarakat, Islam mengajak bantu-membantu demi sebuah kerukunan hidup. Amir Fatima Aska, 11 years old. My father name is Amir. Work as what? Colombo Harbour. My mother housewife. My school name is Al Hidayah Mahavidyalayam. I'm grade 7. My school principal name is Badiuddin. And I'm like my school. Okay, what is your ambition? Scientist. Why you want to be scientist? I'm intelligent science. Okay, what is your favorite subject? Science. Science and maths. Who teach you about drama and singing? Teachers and friends. Biar tidak cantik di luar, asal mampu bermegah dengan fungsi kewujudannya. Mahat Al-Hidayah tampil menjadi taman syurga di bumi Ampara. Di sini terselah pancaran ilmu. مسهل للسلفية مرحبا مرحبا يا ضوية سكر لحركة السلفية تريو رحمة يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أهلا مسهلا لسلبية مرحبا مرحبا يا ضوية
سكرا لحركة سلفية دي رحمة يا الله. Walau dalam keadaan sekolah yang serba daif, ia tidak melunturkan semangat para mujahid ini meneruskan pengajian di sini. Sekaligus membuktikan keinginan yang kuat dalam membangunkan diri dan negara. Suasana yang begitu meriah dan bergempita keterujaan kanak-kanak untuk melakukan sebuah program iaitu bantuan pendidikan untuk mereka yang melibatkan 6 sekolah di wilayah Ampara, Sri Lanka. Mereka teruja, mereka bahagia dan mereka begitu tersenyum manis kerana walaupun daif, walaupun miskin, ilmu tetap mereka cintai untuk kecemerlangan yang berterusan. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur kerana diberi peluang oleh Islamic Relief Malaysia sekali lagi untuk melawat negara-negara ketiga ya, yang susah, yang selama ni kita dengar je nama dia ya. Kali ni kita, saya lah bagi pihak diri sendiri bersyukur sangat-sangat kerana dapat menjejak kaki dan melihat sendiri dengan mata kasar saya keadaan di sekeliling ni. Melihat kanak-kanak, kalau nak ikutkan, kalau kita tengok ya, anak-anak di sini memang sangat menyedih lah. Kerana kalau kita banding, selalu setiap kali saya kalau keluar negara, ke mana-mana negara yang saya pergi, saya akan bandingkan anak-anak di tempat macam waktu ni ialah anak-anak di Sri Lanka, kita bandingkan dengan anak-anak kita di Malaysia. Betapa bertuahnya anak-anak kita ya, dan betapa selesanya keadaan mereka di sana bila kita bandingkan dengan keadaan di sini. Ya, tadi dapat masuk ke salah satu bilik darjah tu. Kalau di Malaysia tu kita tak panggil bilik darjah lah. Kita boleh panggil, saya boleh categorizekan macam dalam store. Ya, di mana kursi tak ada, meja, dinding yang kalau rasa-rasa kalau macam rasa macam nak mari nak tolong, nak ajak sukarelawan di Malaysia ni, jom mari kita cuci, tolong mereka, bantu mereka supaya mereka ni dapat keselesaan untuk belajar. Dari riak wajah dan tadi dari interaksi dengan anak-anak ni, kita dapat tengok anak-anak ni anak yang cerdik, ya? Anak yang ada kemahuan, anak yang tahu apa yang mereka nak. InsyaAllah saya ingat kalau kita mereka-mereka ni diberi peluang dan diberi pendedahan, insya-Allah anak-anak ni boleh berjaya. Rata-rata setiap kanak-kanak yang kita jumpa di Sri Lanka ni, kebanyakan mereka boleh berinteraksi dengan kita dengan bahasa Inggeris. Itu yang sangat menakjubkan bila saya tanya, adakah bahasa Inggeris ni bahasa yang digunakan keseluruhan dalam pembelajaran? Sebenarnya tidak. Topik-topik pelajaran lain digunakan dalam bahasa Tamil, melainkan bahasa Inggeris. Jadi bayangkan mereka ni terlalu cerdik, pada saya lah, cerdik, dapat menangkap dan boleh berinteraksi dengan orang sekeliling. Tambahan lagi untuk dengan orang luar kan, selalu kanak-kanak akan takut untuk ni. Mereka ke depan macam tadi dia sendiri datang, kenalkan diri dia, bercerita dengan saya. Kita pun seronok sangatlah dapat berjumpa dengan anak-anak yang sangat-sangat berpotensi besar kalau kita aturkan atau di mold them into properly macam mana nak cakap yang sebenarnya, insya-Allah anak-anak ni akan berjaya. Bak seharum bunga yang mekar, wajah anak-anak ini kelihatan sangat teruja di saat sebuah beg sekolah dan sekotak air dihulurkan. Keceriaan yang terpancar di segaris wajah mereka membangkit perasaan terharu di hati sukarelawan.
sekaligus membakar semangat untuk terus berjuang memastikan mereka berjaya ke puncak dunia. Ini hanyalah permulaan untuk sumbangan yang lebih besar. Gabungan usaha Islamic Relief Sri Lanka dan Islamic Relief Malaysia menyatukan perpaduan ummah di Bumi Ampara. Permai Bumi Ampara sentiasa mencipta kedamaian. Di sebalik kedamaian itu, ada citra yang membangunkan rasa keinsanan. Di sini, ramai yang berjuang demi sesuap rezeki. Walau kadangkala mereka berlapar kerana diduga dengan pelbagai masalah. Oh, Masya Allah, saya rasa ini salah satu cara Tuhan untuk tunjuk kepada saya macam mana cara untuk bersyukur. Dapat tengok sendiri dengan mata sendiri dan mata hati bahawa dapat lihat bukan saja di Malaysia, tapi di luar Malaysia ada lagi yang lebih memerlukan dan memang ia sangat menyentuh hati saya lah. Dan insya-Allah ini juga akan mampu membawa mesej kepada masyarakat Malaysia jugalah melalui program ini. Okey, momen yang tak dapat saya lupakan adalah momen saya menemui seorang adik yang bernama Adik Hakim yang kerjanya adalah mengetuk batu untuk mendapat income untuk keluarga mereka, dan itu salah satu yang sangat menyentuh perasaan. Sebab di Malaysia kita tak dapat lihat suasana begini, tapi di Sri Lanka, di kawasan Ampara ni, adik-adik di sini terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka. Kita dapat lihat mereka begitu gigih, begitu tabah untuk membantu keluarga mereka. Walau macam mana sekalipun susah, mereka teruskan hidup mereka dan sanggup belajar walaupun dalam macam mana cara sekalipun dan tidak pernah putus asa. Itu memang saya nampaklah dan sangat berbeza dengan di tempat negara kita yang semuanya serba-serbi dapat bantuan kan. Kalau di sini mereka perlu berusaha sendiri dan perlu mencari dengan hasil titik peluh mereka. Even di dalam masyarakat mereka di sini pun mereka sesama jiran pun membantu antara satu sama lain dan tidak mementingkan antara sama sendiri. Dan itu memang kita nampaklah kesan mereka. Dan mesej Islam juga di kawasan Ampara ni memang kita nampak dengan jelas sebab kita nampak usaha mereka dalam mendapatkan ilmu. Kerana hari ini dapat melihat bagaimana mereka begitu gembira bila mendapat bantuan pendidikan, bantuan alatan persekolahan, betapa begitu mereka gembira untuk menyambung pelajaran mereka dengan bantuan yang telah diberikan oleh Islamic Relief. Ampara, sebuah sulaman kehidupan. Andainya sayap mereka digoncang angin, mereka mencari armada cinta ilahi. Kerana dengan cinta ilahi sahaja, jiwa yang resah gelisah akan kembali damai biarpun hidup miskin. Hujan ribut, senyum tawa, tangis sendu, ombak badai, segalanya diharungi. Tanpa iman, sudah pasti mereka telah hanyut ke tepian gelombang hidup. Namun, berbekalkan azam dan takwa, keringat tetap diasah demi sebuah pengharapan. Walaupun kadangkala mereka terlupa untuk bermimpi tentang hari esok. Hari ini yang penuh mencabar ditempuh dengan sabar dan damai. Seperti Abdul Hakim yang terpaksa berjuang selepas sekolah. Di saat rakan-rakan sebaya berlari bermain di tepian bendang, adik ini membanting tulang, mengerah keringat yang ada, mencari rezeki, membantu keluarga. Tidak semua orang hidup dalam keadaan yang senang. Ada yang berjuang demi membantu keluarga, termasuk anak kecil iaitu Hakim yang berusia 14 tahun dan selepas pulang dari sekolah, inilah kerjanya membantu keluarga dengan memecahkan batu-batu pada setiap hari untuk dijual kepada pihak yang ingin membeli seperti pembuat rumah dan sebagainya. Jadi inilah kerja Hakim selama lebih kurang dah 5 tahun ya. Dia bekerja sebagai pemecah batu ini. Kita tengok macam senang ya, tapi bukan mudah.
dengan keadaan kadang-kadang terpaksa dia melakukan kerja tambahan pada hujung minggu, juga mengalami kecederaan dan sebagainya. Tapi ini dilakukan semua demi rezeki, demi membantu keluarga, dan diharapkan perjuangan ini akan memberikan sesuatu yang manis, yakni dapat mencipta sebuah taman syurga dalam kehidupan. Walau hanya RM30 sebulan, tanpa rungutan, adik Hakim tetap menjalankan tugasnya demi mendapat sesuap nasi. Dia anak ke-7 dari 13 adik-beradik. Kehadiran kami inspirasi buat mereka. Di sini bertaut ukhuwah, walau hanya dengan belon, walau dengan beberapa naskah buku, dan dengan suapan kasih, bertaut silaturahim. Dan mereka tidak meminta yang indah-indah, cukup salam perpaduan yang berpanjangan sebagai penawar di hati. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul adzim. Melihat Hakim, teringat kisah Bilal. Walaupun kulitnya gelap dibakar mentari, namun hatinya suci bersih. Sebagai seorang Muslim, dia taat menjunjung perintah agama. Solat tidak ditinggalkan. Dan paling membanggakan, dia adalah Bilal di masjid kampungnya. Semoga suara anak kecil ini naik ke langit. Semoga suaranya didengar Ilahi, dan semoga doa-doanya dimakbulkan untuk menjadi pejuang Islam yang bertakwa. Jika diasuh dengan ilmu dan kemahiran, insya-Allah Hakim mampu menjadi khalifah yang dapat memakmurkan kampungnya. Dengan ilmu saja, hidup bisa berubah. Seruan ini, seruan kejayaan. Ia sebuah panggilan untuk umat datang membantu saudara yang memerlukan. Tidakkah jiwa yang mendengar terpanggil untuk membantu? Atau sekurang-kurangnya mendoakan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Semoga semua dihimpunkan dan berjiran dengan mereka di syurga yang abadi. Inilah yang dinamakan perjuangan. Walau miskin, walau tidak punya harta, namun
selagi punyai daya usaha dan keringat, maka kepada Allah kita memberi. Dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua insan. Sesungguhnya bermaknalah musafir yang memberi manfaat dan paling utama mengenal Allah yang satu.